Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan. Awal-awal kita nak tengok ayat Al-Quran dulu kan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati. Yang pertama sekali kita rasa teruja dengan Ramadan. Saya pun teruja tuan-tuan. Pak saya pun teruja juga sebab depan saya ni ada tuan-tuan, kenderaan yang cukup hebat. APMM punya tuan-tuan. Canggih tuan-tuan. Baik, balik pada Ramadan. Saya rasa nak minta dekat dia orang satu tuan-tuan. Balik kepada ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Okey, orang yang beriman, bila datang bulan Ramadan ni tuan-tuan, wajah dia berseri-seri. Berseri-seri. Tapi tengok muka ustaz tak berseri pun. Janganlah tengok muka saya. Saya sekarang dalam proses penampilan wajah yang baru. Ini kira berseri lah tuan-tuan kan. Bila sebut orang yang beriman, bila sebut saja tentang ibadah, bila sebut saja tentang kefarduan, apa yang dia buat, apa yang dia rasa, dia seronok. Kalau datang Ramadan ni, bulan Rejab hari tu lagi dah seronok dah. Bulan Syaban seronok dah. Bila masuk bulan Ramadan, ya Allah, aku tak sabar nak berenang di dalam bulan Ramadan. Aku tak sabar menikmati bulan Ramadan. Aku tidak sabar untuk berada dalam bulan Ramadan untuk sama-sama beribadah di dalam dia. Sebab apa? Sebab di dalam bulan Ramadan terlalu banyak kelebihan, terlalu banyak kefarduan yang Allah sediakan di dalam bulan Ramadan. Kemuncaknya apa? Kemuncaknya mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Apa yang ada dalam bulan Ramadan? Kutiba alaikumus shiyam. Pertama sekali diwajibkan ke atas kita berpuasa. Shiyam. Sebut betul-betul ya Bandin. Sebut betul-betul ya Malemang. Shiyam. Bukan siam. Siam tu. Belah sana tu. Tu siam. Shiyam. Saya rasa dalam 5-6 tahun ni kita dah mula gunakan bahasa Arab dah dalam ucapan kita sehari-harian. Kita sebut siam dah sekarang, puasa. Dulu kita sebut sebagai berbuka, sekarang kita dah panggil iftar. Dah lain dah iftar. Dulu tuan-tuan buka puasa, sekarang iftar, majlis iftar. Sahur dah lama kita pakai. Pertama, kita ada puasa wajib. Nombor 1. Yang ni keistimewaan Ramadan. 11 bulan yang lain tak ada wajib puasa, sunat je. Tetapi datang bulan Ramadan, kutiba, diwajibkan. Alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu siam. Puasa. Diwajibkan ke atas setiap daripada kita berpuasa. Habis tu ustaz, saya ni bila buat puasa ni ustaz, lemah lah. Apa hal lemah pula? Kita kan hamba Allah. Kita kan makhluk Allah. Bila Allah Ta'ala perintah, kita ikutlah. Itulah nama dia integriti. Makna kita jaga diri aku. Siapa aku? Aku adalah hamba Allah. Siapa aku? Aku adalah makhluk Allah. Siapa aku? Aku kena taat kepada Allah. Maka orang yang sedemikian dipanggil apa? Dipanggil sebagai orang yang berintegriti. Itu kadang-kadang orang tak nampak integriti, jati diri itu dia tak nampak. Bila datang Ramadan dia tak nak puasa. Nama dia geng plastik hitam. Ye kata dia. Ni nama dia geng plastik hitam. Mikari T.A.S. Ye. Engkau Islam tak? Islam. Habis tu kenapa kau makan waktu siang? Saya sakit ustaz, makan di rumah. Saya musafir ustaz, makanlah kereta. Kalau sakit musafir lain cerita lah. Ini sihat walafiat. Abang sadar lagi. Aduh, plastik hitam. Kau geng plastik hitam. Yang kedua, apa yang ada dalam bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan.
Sebab itu bila sebut bulan Ramadan, Quran kita cari. Ada yang khatam sekali, ada yang khatam 2 kali, ada yang khatam 3 kali sebulan Ramadan. Begini baca Quran tuan-tuan, daripada subuh sampailah sebelum tidur. Nanti sebelum sahur baca lagi Quran. Sebab apa? Sebab dia nak ambil bagaimana Rasulullah mengkhatamkan Al-Quran dengan Jibril dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, apa yang ada dalam bulan Ramadan? Tak ada bulan lain. Zakat fitrah. Kita tak sabar tuan-tuan nak bayar zakat fitrah. Hari ni kita dah cek lah berapa kadar zakatnya. Kita nak awal-awal bayar. Sebab apa? Sebab dalam bulan lain tidak terdapat zakat fitrah. Bulan lain mungkin ada zakat biasa, zakat harta biasa. Tapi khusus di dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, ada waktu dia, ada masa dia, kita bayar zakat fitrah. Yang keseterusnya, apa yang terdapat dalam bulan Ramadan? Sudah pastilah semayang tarawih. Ingatlah sebut betul-betul, tarawih. Bukan tawarikh. Tawarikh tu sejarah. Nak mana Din? Masjid semayang tawarikh. Bila masa kau belajar semayang tarawih, pula semayang sejarah, semayang tarawih, semayang berehat-rehat. Ni tuan-tuan, yang terdapat dalam bulan Ramadan sahaja, tak terdapat dalam bulan lain. Jangan tuan-tuan buat dalam Muharram pula. Pakat dengan Tok Imam, Imam sambung tarawih Imam. Tak puaslah hari tu semayang kejap sangat rasa. Tok Imam kata, yelah kita kena cari pahala lebih. Kita dia udah dua orang semayang tarawih. Tu bid'ah namanya tuan-tuan. Kena ingat tu. Kemudian, apa lagi yang ada dalam bulan Ramadan? Pahala wajib digandakan. 70 kali ganda pahala dia. Yang amalan sunat pula diberikan amalan pahala wajib. Ya Allah tuan-tuan. Berlipat kali ganda yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Dan kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Allah bukan mungkir janji. Allah kata yang itulah tuan-tuan. Yang seterusnya, apa lagi yang ada dalam bulan Ramadan? Bulan keampunan. Nampak tuan-tuan, bulan pembebasan daripada neraka, bulan rahmat, bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan berkat dan bulan rahmat. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, bulan kebajikan, pahala berganda. Apa lagi yang cuma ada dalam bulan Ramadan? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sampai Allah tanya pada kita, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Kamu tahu tak apa dia Lailatul Qadar? Hanya dalam bulan Ramadan. Sebab itu bila sebut saja Ramadan, kita kena rebut. Banyak janji-janji Allah. Janji keampunan, janji nak naikkan darjat, janji nak dapatkan rahmat maghfirah, ada dalam bulan ini. Kalau kita menganggap bulan Ramadan macam bulan-bulan biasa, atau menganggap bulan Ramadan adalah bulan untuk makan, atau menganggap bulan Ramadan adalah bulan persiapan untuk sambut Syawal, nak raya je, itu tak tepat tuan-tuan. Sebab itu awal-awal yang saya nak sebut pada tuan-tuan dalam siri kuliah kita pada hari ini, kita nak lahirkan dahulu integriti kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Bila datang perintah Allah, bila datang sesuatu yang Allah fardukan, kita rasa semangat nak buat. Kita rasa seronok nak buat. Kita rasa, tak sabar-sabar nak buat. Dan bila dah buat nanti, buat yang terbaik. Dengan penuh bersungguh-sungguh. Yang disebutkan oleh Nabi SAW. Imanan wahtisaban. Macam saya sekarang lah. Saya pun buat semangat tuan-tuan. Maklumlah saya tengok buk depan saya ni, mana nak tahu kod-kod. Dia orang bagi hadiah kat saya. Okey, kita rehat sebentar. Kita jumpa selepas ini. Sempena kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak, sudah tentu kita menantikan dengan penuh keterujaan. Antara persediaan-persediaan yang boleh kita lakukan untuk menghadapi kedatangan bulan Ramadan adalah yang pertama sekali, persediaan mengenai ilmu. Kita perlu ada ilmu untuk kita menjalankan ibadah pada bulan Ramadan.
ilmu tentang puasa, ilmu tentang solat, bagaimana melaksanakan solat-solat sunat seperti tarawih dan seumpamanya, dan ilmu-ilmu yang berkaitan untuk kita memantapkan dan memastikan Ramadan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Yang kedua, berkaitan dengan soal harta. Harta kita perlu disediakan supaya dalam bulan Ramadan nanti boleh kita belanjakan mengikut kehendak syariat dan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya yang wajib untuk kita fikirkan adalah berkaitan zakat fitrah. Zakat fitrah boleh dibayar bermula daripada hari pertama dalam bulan Ramadan sehinggalah pada hari raya Aidilfitri sebelum solat sunat hari raya Aidilfitri dilaksanakan. Itu berkaitan dengan zakat fitrah. Ada juga yang mengambil kesempatan pada bulan Ramadan dengan pahala yang berganda untuk menunaikan zakat-zakat yang lain seperti zakat emas, zakat wang simpanan, zakat pendapatan, zakat perniagaan dan jenis-jenis zakat harta yang lain. Apabila ditunaikan pada bulan Ramadan, maka ianya akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Justru kita membantu anda di PPZ Mawib, Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, membuka kaunter sepanjang 7 hari di bulan Ramadan dalam seminggu, dan kaunter kita dibuka menyediakan perkhidmatan untuk anda membayar zakat, membuat taksiran, membuat pertanyaan dan seumpamanya untuk memudahkan urusan anda berzakat. Anda boleh kunjungi kaunter-kaunter kami di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang ketiga, persediaan yang seterusnya adalah persediaan mental dan fizikal. Kita perlu sihat sepanjang Ramadan untuk memastikan keadaan Ramadan kita itu dapat dilaksanakan dengan yang terbaik. Kami komited di PPZ Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk membantu anda menjalani Ramadan dengan lebih sempurna. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya. Alhamdulillah, subhanallah. Saya tuan-tuan, bila tengok helikopter maritim Malaysia ni, saya terbayang tuan-tuan. Saya banyak kali juga naik helikopter ni. Pertama kali saya naik helikopter tuan-tuan, Allah kena ribut. Angin tuan-tuan, tengah-tengah laut bergoyang-goyang. Kami berenam dalam helikopter tu. Aduh, kelang kabut tuan-tuan. Pengalaman tuan-tuan. Itu masa pengalaman tu, masa tu saya naik helikopter dekat KLCC tuan-tuan. Dekat Petroscience. Tak percaya tuan-tuan pergi sana. Begini goyang-goyang tuan-tuan. Yang mana faham-faham. Tak faham sudah. Jangan marah tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Balik tentang kita ni. Berpuasa Ramadan ni. Nabi sebutkan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kita ni siapa? Balik kepada awal yang saya nak sebut. Kita ni siapa? Kita adalah hamba Allah. Kita adalah makhluk Allah. Bila sebut kita ni hamba Allah, ciptaan Allah, ya Allah menciptakan kita, siapalah kita? Kita tidak ada milik apa pun. Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Hanya yang ada Allah yang punya. Tidak ada kita punya. Kita hanyalah ciptaan Allah. Makhluk Allah. Jadi bila kita tahu bahawa kita ni makhluk Allah, yang kita nak bantah Allah tu apa? Orang Perak kata apa ke? Komen. Nak bantah perintah Allah. Jadi sebagai hamba Allah, taatlah. Yang kedua, cari keredaan Allah. Bila sebut cari keredaan Allah tu tuan-tuan, apa yang kita buat itu kerana Allah. Akak-akak tu, apa ramai yang puasa ni. Elok juga puasa ni, akak nak diet. Nanti kuruslah pinggang akak. Akak kalau boleh nak pinggang 25 je. Nampak tuan-tuan. Habis tu sekarang pinggang akak berapa? 52. Eloklah akak. Betulkan niat. Kita puasa bukan sebab diet. Kita puasa bukan sebab nak kurus. Kita puasa sebab perintah Allah. Begitu juga kalau amalan tarawih kita. Sembayang elok-elok. Allahu Akbar. Baca elok-elok. Ini tidak. 20 rakaat. 8 minit engkau nak ke mana? Begini kita tengok. Bapak, kata orang Perak. Oi, laju gila awak, kata ni. Gila pun tak laju macam itu tau.
Kita macam mana kita nak timbulkan integriti dalam diri kita, tuan-tuan, kalau kita tak kenal siapa diri kita? Nombor satu, kenal diri kita. Bila kenal diri kita, bangun. Nabi kata bangun sahur. Sembahyang subuh. Ini sahur tak nak buat, sembahyang subuh tak nak buat, puasa buat. Bila Allah nak terima puasa? Solat engkau tak buat. Relax lah bang. Ini siap pesan pada isteri. Leha, kamu jangan kejutkan abang sahur. Hari ni hari Ahad, abang nak tidur. Nanti lepas asar baru abang bangun. Subhanallah. Bila dia buka puasa, tuan-tuan, 7.25, katalah buka puasa. Pandai pula dia komplain. Ya Allah, dah 2 hari kita puasa. Tak terasa. Nak terasa apa engkau? Lepas subuh sampai ke asar engkau tidur. Memang tak terasa lah. Engkau tak merasa nikmat berpuasa tu. Jadi kalau kita tak merasa nikmat di dalam sebagai seorang hamba Allah, macam mana yang dikatakan sebagai kita ini hamba Allah? Serupalah tuan-tuan bekerja di APMM ke, tuan-tuan bekerja di agensi kerajaan ke, tak kiralah tuan-tuan kerja di mana pun, tuan-tuan tak menjiwai yang jiwa tuan-tuan, diri tuan-tuan berada di situ. Bila tuan-tuan nak menunjukkan kesetiaan, kesungguhan, menunjukkan integriti kita sebagai penjawat yang menjawat jawatan di situ, kita tak sayang. Tak sayang kepada tempat kerja kita, tak sayang pada pendapatan kita, tak sayang pada tanggungjawab kita, tak sayang dengan kerja yang kita buat, maka tuan-tuan takkan jadi pekerja yang terbaik. Sebab apa? Sebab tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Begitulah dengan ibadat. Dia suruh kita buat dengan jiwa, imanan, wahtisaban, dengan penuh pengharapan. Ini bila datang kerja, macam mana kamu kerja sini, Mat? Aku sebenarnya, aku tak minat kerja ni. Habis tu kenapa kerja? Bapak aku lah, dia pun recommend pun, kabel pun kuat, semua berjalan lah. Itu masalah tu. Aku malah kerja tau. Nampak? Orang macam ni, tuan-tuan, buat menyemak aja, tuan-tuan. Dia menyusahkan orang lain, dia menyusahkan orang lain yang bekerja dengan baik, dia menyusahkan orang lain yang ikhlas dalam bekerja, dengan sebab seorang macam ni, tuan-tuan, kadang-kadang satu jabatan boleh dapat nama yang busuk. Sebab apa? Sebab dia masuk bekerja, dia bekerja dalam keadaan hatinya tidak ada jiwa di situ. Begitulah dengan Ramadan. Kalau kita masuk dalam bulan Ramadan, tidak ada jiwa. Tidak ada jiwa, apa yang akan berlaku? Nombor satu, dia minta nak cepat habis. Aduh, 20 hari dah lagi lamanya. Aduh, nampak? Dia duduk mengira hari, lambatnya nak habis. Dia tak ada jiwa. Yang kedua, asal sikit je masalah, dia cepat-cepat nak buka puasa. Hanya tak bangun sahur. Dia tak bangun sahur saja, tuan-tuan. Abang malas lah puasa. Tak sahur. Abang, sahur tu sunat ya abang. Oi, puasalah. Engkau tak faham. Kalau aku tak sahur, badanku lemah tau. Amboi. Nampak tu? Orang yang tak ada jiwa dalam bulan Ramadan, dia duduk dalam bulan Ramadan, dia biarkan Ramadan berlalu sepi. Ibadat sunat tak buat. Dia lalu kat masjid, dia tengok orang sembahyang tarawih. Tak ada perasaan nak singgah sembahyang. Dia tengok isteri dia baca Quran. Tak ada perasaan dia nak ambil Quran, dia nak baca sekali. Dia tengok orang buka puasa. Dia tak ada perasaan nak sedekah pada orang yang berpuasa. Tak ada. Dia tengok orang miskin. Dia tak ada perasaan nak beli baju baru pada anak-anak yatim orang miskin tadi. Tak ada perasaan. Orang yang masuk dalam bulan Ramadan, dia tak ada perasaan untuk berbuat baik dengan mak dia. Sebab tu Nabi SAW pernah menyebutkan celaka, binasalah pada orang yang keluar daripada bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampunkan. Orang yang rugi ialah orang yang habis bulan Ramadan, dia tidak mendapat kebaikan daripada Ramadan dia. Dia keluar daripada bulan Ramadan, dia tidak mendapat keampunan, kebaikan daripada ibu bapa dia. Tuan-tuan yang saya hormati, cuba kita tengok dalam bulan Ramadan ni, apa yang kita buat pada ibu dan ayah kita? Apa yang kita perasan, tuan-tuan? Berapa kali kita telefon, berapa kali kita buat video call sekarang, kita dah boleh buat dah FaceTime, kita boleh buat macam-macam, tuan-tuan. Oi,
WhatsApp call pun boleh buat sekarang ni, semua dah boleh buat. Kalau kata tak boleh balik kampung lain cerita lah kan, contoh dia. Tak ada perasaan. Mak sakit tak nak balik, bapak sakit tak nak balik, telefon pun tidak. Yang nak balik bila dah meninggal, baru nak balik. Kalau kita ni ada perasaan tuan-tuan, bulan Ramadan adalah bulan kebaikan. Aku nak buat baik pada mak, aku nak buat baik pada ayah aku. Supaya aku keluar dalam bulan Ramadan tadi, mak aku berdoa untuk aku, bapa aku berdoa untuk aku, ya Allah ampunkanlah dosa anak-anak aku ya Allah. Bukankah Nabi SAW sebut redallah fil redal walidain. Allah reda apabila mak bapak reda pada kita. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan ni, jom kita cari reda Allah. Cari reda Allah. Betulkan niat di tempat kerja kita. Betulkan apa yang kita buat. Termasuklah berzakat. Termasuk zakat. Saya tuan-tuan bila sebut bulan Ramadan ni saya suka. Bukan saya nak puji diri saya pula. Tak, saya suka. Sebab bulan Ramadan adalah bulan untuk saya bayar zakat. Saya suka sebab apa? InsyaAllah dengan zakat kita itu boleh bantu orang miskin. Dengan zakat itu boleh hapuskan dosa-dosa kita. Dan Allah berkati rezeki kita. Jom kita bayar zakat. Cuba tengok. Jangan ada tepuk daya pula. Zakat lah pula. Mengira benar kita ni. Tak apa, tuan-tuan kira dulu zakat. Saya nak berehat sebentar. Jumpa selepas ini. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memperkasakan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Dan antara ibadah yang paling digalakkan dalam bulan Ramadan adalah untuk kita menunaikan ibadah zakat. Ibadah zakat di dalam bulan Ramadan ada keistimewaannya tersendiri. Kalau ia berkaitan dengan zakat fitrah, waktu afdal untuk kita menunaikan zakat fitrah adalah pada pagi hari raya Aidilfitri dan sebelum solat sunat hari raya Aidilfitri ditunaikan. Namun begitu, ada juga waktu ataupun ketika yang lain lebih afdal untuk kita tunaikan, iaitu kita tunaikan zakat fitrah dan zakat-zakat yang lain sesegera yang mungkin. Ini adalah disebabkan hak harta kita itu berkaitan dengan keperluan fakir miskin. Kita perlu membahagiakan golongan fakir miskin untuk mereka turut sama bergembira pada hari raya Aidilfitri dengan zakat dan juga sumbangan yang kita lakukan. Justru keafdalan bukan sahaja terkait dengan masa, tetapi terkait juga dengan keperluan-keperluan yang kita utamakan untuk kita membahagiakan terutama golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Mudah sahaja untuk anda tunaikan zakat. Kini semuanya berada di hujung jari anda. Anda boleh menggunakan perkhidmatan yang telah kami sediakan seperti kaunter digital. Anda boleh sahaja scan kod yang berkaitan dengan kaunter zakat digital, layari www.zakat.com.my untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang tawaran serta perkhidmatan kaunter zakat digital yang disediakan oleh Pusat Perkhidmatan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Sekarang juga zakat boleh ditunaikan 24 jam tanpa rehat. Maksudnya, anda boleh layari secara online. Banyak perkhidmatan-perkhidmatan yang kita sediakan untuk masyarakat menunaikan ibadah zakat. Bak kata slogan yang kami sering laungkan, PPZ memudahkan anda berzakat. Ayo, marilah bersama-sama dengan Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, kita hidupkan ibadah dalam bulan Ramadan dengan memperbanyakkan zakat dan sedekah. Ramadan bulan yang suci, rahmat melimpah dari ilahi. Banyakkan amal di bulan ini, wajah muslimin terus berseri. Alhamdulillah. Tuan-tuan perasan tak? Kan saya lama perasan dah. Tuan-tuan pun mungkin perasan kot. Kita dapat pahala baca Quran. Quran ni bukan kata baca ya bang. Kan? Tengok saja pun pahala tau. Dengar saja orang baca Quran pun pahala. Oh cantik kalau di pejabat kita bulan Ramadan pasang pagi-pagi pasang Quran tu.
Alhamdulillah kalau ada handphone baca Quran kita kan, buat pakai earphone lagi. Hebat. Orang kita rajin baca Quran, tapi dia faham bahawa pahala boleh dapat dengan baca Quran, pahala boleh dapat dengan sembahyang tarawih, pahala boleh dapat dengan sedekah, pahala boleh dapat dengan sebab dia berbuat baik pada mak bapak dia. Tapi kadang-kadang dia lupa yang dia kerja tu pun pahala. Yang ni kadang-kadang orang lupa, tuan-tuan. Berapa banyak orang yang ni, tuan-tuan yang duduk di agensi penguatkuasaan ni. Tak ada tuan-tuan ni apa jadi negara ni. Tak ada tuan-tuan ni apa akan jadi pada keselamatan kita. Yang ni yang kadang-kadang orang tak nampak. Yang kerja di menara kawalan tu. Di lapangan terbang. Bayangkan kalau dia tak bekerja di situ, dia tak kontrol lalu lintas udara, agak-agak kami terbang macam mana tuan-tuan? Macam mana nak landing, macam mana nak masuk, macam mana nak berlepas ni. Huru-hara di udara tu. Bukankah itu juga pahala? Ni abang-abang ni yang duk bekerja di pengairan, jaga macam-macam, buat macam-macam ni tuan-tuan. Ikhlaskan diri. Buat betul-betul. Aku kerja kerana Allah, aku kerja ni untuk keselamatan negara, rakyat, kedaulatan negara. Bila negara ni aman, bila rakyat aman, senang buat ibadat. Dan abang-abang, akak-akak, tuan-tuan, puan-puan adalah benteng hadapan. Betulkan niat, duduk elok-elok kerja, buat betul-betul ikut apa peraturan perkhidmatan yang telah buat. Tuan-tuan, buat pula dalam bulan Ramadan di sini, Allah Ta'ala lipat gandakan. Sebab tu jangan buang masa. Jangan curi tulang. Orang puasa-puasa juga, dia tidur dalam store. Tidur dalam boot, relax, duduk menung situ, relax. Kamu tak kerja, Din? Puasa, kata dia. Rasulullah pun berjihad dalam bulan Ramadan, berperang dalam bulan Ramadan. Bulan apa nama Ramadan, perang Badar kot. Engkau tidur, relax je. Mana pula si Mamat ni pergi. Ni bukan Mamat di sini, ni dah mereka ni cerita ni tuan-tuan. Kita tak nak. Kita nak buktikan bahawa walaupun aku ini berpuasa, aku tetap bekerja dengan baik. Sebab tu kadang-kadang saya sayu hati tuan-tuan. Sayu hati satu. Sayu hati. Lama tak dengar lagu rock tu. Yang kedua, saya bangga. Sebab apa? Sebab bila saya tengok book ni, saya tengok ada pegawai penguatkuasa yang semayang tarawih atas boot, yang buka puasa atas boot jaga. Kita buka puasa di rumah, penuh semeja ni. Anak, isteri semua makan, pak mertua, kucing pun makan di bawah tu. Dengan selesa, dengan selera kita makan. Tapi kadang-kadang ada orang perhati tak? Apa barisan hadapan negara buka puasa? Ada yang buka puasa tepi roundabout. Pukul 7.30 duduk makan. Lepas mengawal lalu lintas. Dalam hujan tuan-tuan duduk mengawal lalu lintas supaya kenderaan tak sesak. Lepas tu berlari pula buka puasa. Belum buka puasa dalam hutan lagi. Begini senapang lu makan buka puasa. Belum buka puasa atas bot lagi, melambung-lambung dengan ombak lagi tuan-tuan. Mereka buka puasa ala kadar. Tetapi dalam masa yang sama berkorban jiwa dan raga untuk negara kita. Sebab itu kita kalau sebagai orang awam, saya sebagai orang awam, apa yang saya kena buat? Kena rasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah bagikan anggota-anggota kita berkhidmat, bagikan kepada kita sebuah negara yang baik untuk kita melakukan ibadah. Dan apa salahnya tuan-tuan? Ya Ustaz, dia ada gaji lah Ustaz. Okey, memang ada gaji, kau kerja dengan dia orang. Jangan cakap, dia orang ada gaji Ustaz, pencen semua ada. Ustaz, memang. Tapi cuba kau buat. Kita pun tak mampu buat. Apa salahnya kita bagi penghargaan? Bukan saya suruh tuan-tuan bagi bunga kat dia. Bagi bunga ke buka puasa. Jarang orang Allah malaikat sumtu makan bunga. Tuan-tuan. Jarang. Tak pernah saya buat lagi. Saya tak suruh tuan-tuan bagi makanan dekat dia orang. Saya tak suruh tuan-tuan pergi hadiah apa-apa kat dia orang. Dia orang pun tak nak. Yang kita sebagai orang awam
patuhi undang-undang. Kita ada integriti kita sebagai orang awam, sebagai rakyat Malaysia. Macam mana integriti Ramadan? Orang yang beriman, integriti dia apa? Dia takkan buat benda dosa. Sebab dia tahu benda ni dosa. Dia takkan buat maksiat. Aku orang yang berintegriti, aku Muslim. Aku tak buat benda haram. Maka bulan Ramadan ini, bulan yang nak melatih kita menjadi baik. Itu makna integriti. Begitulah kita integriti dengan negara, dengan undang-undang. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Kita memang mematuhi peraturan. Tetapi ada orang yang menjadikan peraturan itu mainannya. Ada orang yang melawan undang-undang, peraturan dan sebagainya sebagai sumber pendapatan. Yang ni yang merosakkan negara kita. Sebab itu kalau berlaku perkara-perkara di dalam pengetahuan kita, apa yang kita perlu buat? Bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan. Bekerjasama dengan pihak berkuasa. Macam mana boleh menyalurkan maklumat. Sama ada rasuah ke, penyeludupan ke, penyalahgunaan ke, apa benda sekalipun, kita sebagai orang awam juga bertanggungjawab. Sebab apa? Aku rakyat Malaysia, aku juga ada integriti. Aku tak nak negara aku rosak, generasi aku rosak, generasi masa depan aku rosak. Macam mana kita integriti dalam bulan Ramadan? Kita jaga puasa kita. Kita tak nak puasa kita rosak. Kita tak nak amalan kita batal. Kita tak nak puasa kita ditolak. Kita tak nak puasa kita tergantung-gantung di awang-awangan. Allah Ta'ala tidak menerima. Maka bagaimana cantiknya kita buat Ramadan dengan ibadah-ibadah sama ada wajib ataupun sunat. Begitulah tuan-tuan, cantiknya tuan-tuan bekerja. Di mana saja lapangan tuan-tuan bekerja, bekerjalah dengan penuh disiplin. Bekerjalah dengan penuh semangat. Bekerjalah mengikut peraturan. Kerana kerja tuan-tuan juga adalah jihad. Kerja tuan-tuan juga merupakan pahala. Dan nanti di hari kiamat akan dihisap dan diberi ganjaran atas amalan yang kita buat. Kalau kita buat baik, insya-Allah berfaedah. Sebaliknya kalau kita buat benda-benda yang salah, yang menyalahi peraturan, tanggunglah sendiri. Sedang penonton yang saya hormati, bila sebut bulan Ramadan, dia penuh dengan nostalgia. Dia penuh dengan keseronokan. Sebab bulan Ramadan ini, setiap hari tuan-tuan, bila dia berlalu kepada kita, membawa kebaikan yang sangat besar kepada kita. Dan bila dia habis hari ini, datang hari besok pula, kita dah tak dapat dah yang semalamnya. Sebab itu, yang saya nak ajak pada tuan-tuan, jangan lepaskan peluang. Enjoylah dalam bulan Ramadan. Nikmatilah bulan Ramadan. Kalau boleh, jangan biarkan satu saat pun berlalu dalam keadaan sia-sia. Yakni tidak mendapat pahala, tidak mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kita pada kali ini yang terbaik, yang paling bermakna pada kita, dan bersyukurlah dengan pekerjaan kita. Dan janganlah merugikan pahala dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi undang-undang. Selamat menunaikan ibadah puasa. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.